terletak kepada kemungkaran ibu bapa. Tanggungjawab menjaga warga tua dianggap sebagai beban. Tanpa mereka, siapalah kita? Sudah pasti akan lebih menghormati golongan tua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seorang ibu mampu menjaga 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu mampu menjaga seorang ibu. Itulah antara ungkapan yang sering kita dengar tak kala timbulnya isu melibatkan anak yang mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap ibu bapa. Isu pengabaian terhadap ibu bapa semakin ketara dari hari ke hari. Ibu bapa merupakan insan yang melahirkan, membesarkan, mengasuh, mendidik serta menyediakan keperluan anak dari kecil sehingga dewasa. Tanpa ibu bapa, kita tidak mungkin dapat membesar dengan sihat menjadi seorang manusia. Ibu bapa adalah insan yang istimewa, malah paling istimewa bagi setiap manusia, kerana mereka sanggup berkorban apa sahaja demi kebaikan dan keselamatan anak-anak mereka. Trend menghantar ibu bapa mereka ke rumah orang tua serta meninggalkan mereka di masjid, hospital maupun di tepi jalan dilihat semakin ketara sejak kebelakangan ini. Malah melalui berita-berita yang disiarkan di akhbar maupun media sosial, masalah ini bukan hanya berlaku dalam kalangan ibu sahaja, bahkan golongan bapa juga diabaikan oleh anak-anak. Lebih meruntun jiwa apabila mendengar berita mengenai penemuan mayat seorang wanita warga emas yang tinggal bersendirian terbaring di rumahnya di Pulau Pinang Januari lalu. Banyak faktor yang mendorong anak-anak mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap ibu bapa serta menghantar ibu bapa mereka ke rumah orang tua. Mereka memberi alasan tersendiri berbuat demikian walaupun ada yang mendakwa melakukannya demi kebaikan dan keselesaan ibu bapa. Salah satu faktor yang paling ketara ialah sikap manusia itu sendiri. Segelintir manusia memandang hina terhadap golongan ini. Mereka menganggap warga emas tidak berguna lagi, malah membebankan. Tindakan yang tidak berharap ini berlaku kerana kurangnya didikan agama dan rasa hormat serta kasih sayang terhadap ibu bapa. Mereka lebih mengutamakan kerjaya, keluarga dan kawan-kawan berbanding ibu bapa sendiri. Kesilapan dan kelalaian mendidik anak-anak juga boleh menjadi penyebab kepada masalah ini. Ibu bapa perlu bijak, kreatif dan ikhlas mendidik dan memberi pelajaran kepada anak-anak. Ini adalah pelaburan jangka panjang yang tidak boleh dipandang ringan kerana kesilapannya yang kita lakukan pada hari ini risikonya bakal kita hadapi pada hari tua kelak. Selain itu, kecacatan, nyanyuk, ketidaksefahaman, kesibukan bekerja dan masalah kewangan juga merupakan punca segelintir daripada mereka mengambil keputusan untuk menghantar ibu bapa mereka ke rumah orang tua. Tidak kurang juga yang sanggup membiarkan ibu bapa mereka bersendirian dan hanya melepaskan tanggungjawab kepada belas ihsan jiran tetangga untuk memenuhi keperluan harian. Faktor tinggal di bandar, gaji yang rendah, kos hidup yang tinggi, anak yang ramai dan juga rumah yang kecil turut menjadi alasan terbaik untuk mengelakkan daripada melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang anak. Sikap masyarakat yang mementingkan kerjaya dan kemewahan hidup menjadikan tanggungjawab menjaga warga tua dianggap sebagai beban serta menyebabkan penganiayaan dan pengabaian terhadap warga tua. Masyarakat moden kini lebih mengejar kebendaan, kekayaan dan kenikmatan kesenangan dunia berbanding daripada nilai sebuah kasih sayang antara anak-anak dan ibu bapa. Alasan seperti jawatan tinggi, kerja banyak, perkelulusan tinggi, tuntutan pendidikan dan aktif dalam pertubuhan sosial akan timbulnya batasan peranan dan kegagalan dalam memikul tanggungjawab untuk menjaga ibu bapa. Perbuatan ini secara tidak langsung telah meninggalkan kesan yang mendalam terhadap golongan tua ini. Mereka akan merasakan diri mereka tidak diperlukan lagi. Pengabaian terhadap kedua ibu bapa juga mungkin disebabkan oleh pengalaman anak-anak itu sendiri di alam kanak-kanaknya.
Mungkin semasa mereka kecil, kedua ibu bapa mereka bersifat bengis, suka mendera sama ada dari aspek fizikal atau mental, ditambah pula dengan kurangnya pendidikan agama. Maka, anak-anak akan bertindak balas dan menyimpan perasaan untuk membalas dendam terhadap kedua ibu bapa mereka yang dianggap kejam itu. Oleh itu, salah satu cara untuk memuaskan hati mereka ialah dengan menghantar ibu bapa mereka ke rumah orang tua, mengabaikan kebajikan dan kesihatan ibu bapa mereka yang telah uzur dan tidak berkeupayaan sebagaimana yang dialami oleh anak-anak mereka dulu. Walau bagaimanapun, perasaan dendam terhadap orang tua kita seharusnya diluputkan kerana pintu kemaafan itu terletaknya di telapak kaki ibu dan ayah. Apapun alasan mereka, sama ada dengan niat yang baik atau sebaliknya, perbuatan ini tidaklah murni dan tidak sewajarnya dilakukan. Adakah perbuatan anak-anak mengabaikan ibu bapa memberi kesan yang besar? Adakah perbuatan anak-anak menghantar ibu bapa ke rumah jagaan orang tua bukan memberi kesan kepada ibu bapa? Sebagai anak, fikir-fikirkan. Orang anak namun tiada yang sanggup menjaga, sebaliknya diabaikan di hospital. Ada juga yang memilih untuk tinggal di rumah orang tua kerana penat diherdik keluarga sendiri. Hari ini ramai anak-anak yang menghantar ibu bapa mereka ke rumah kebajikan atau membiarkan sahaja mereka sendirian. Hal ini demikian kerana disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya. Justru itu juga masalah ini harus dibendung supaya tidak menjadi lebih teruk lagi di masa akan datang. Terdapat kesan pengabaian tanggungjawab anak terhadap ibu bapa yang telah tua serta try menghantar mereka ke rumah jagaan orang-orang tua, mengancam keselamatan dan keselamatan ibu bapa. Segelintir ibu bapa yang lebih rela tinggal di rumah sendiri atas alasan tidak mahu menyusahkan anak-anak atau saudara mara mereka. Walau bagaimanapun, aspek keselamatan diri dan jagaan kesihatan amat penting bagi ibu bapa kerana kesan proses penuaan dan pelbagai penyakit kronik akan membawa kepada kemusratan fizikal dan mental. Oleh kerana itu, ibu bapa tidak mempunyai sokongan sosial yang cukup kepada anak-anak, mereka menyebabkan hidup terabai dan berisiko terdedah kepada kemalangan. Mereka juga terdedah kepada ancaman jenayah seperti pembunuhan, penipuan dan rompakan. Disebabkan itu, anak-anak sanggup menghantar mereka ke rumah orang-orang tua kerana di rumah orang-orang tua akan menjaga mereka dengan selamat. Seterusnya, tekanan emosi. Ibu bapa yang terabai akan mengalami tekanan emosi kerana diabaikan oleh anak-anak yang tidak bertanggungjawab. Mereka yang mengalami penyakit kronik seperti penyakit stroke, kanser, kecantikan fizikal dan masalah buah pinggang akan lebih tertekan kerana tidak berupaya untuk menguruskan diri sendiri. Dalam masa yang sama, mereka tidak ada waris yang boleh membantu menjaga mereka kerana kesibukan anak mengejar kejayaan sampaikan sanggup membiarkan bapa mereka. Oleh kerana tidak berupaya menangani tekanan emosi, ada di antara mereka yang mengalami penyakit kemurungan dan ingin membunuh diri. Anak-anak sangat lalai tentang keadaan ibu bapa sampai ibu bapa sakit mereka tidak mengindahkan. Mereka sibuk menghantar ibu bapa mereka kerana tidak mahu menjaga. Persepsi negatif oleh masyarakat. Sekiranya anak-anak tidak lagi mempedulikan ibu bapa mereka dan melepaskan tanggungjawab kepada masyarakat dan kerajaan, maka ibu bapa akan dipandang sebagai bebanan dan bukan lagi sebagai satu tanggungjawab. Ibu bapa tidak diberi tempat yang sewajarnya dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai seorang anak tidak sepatutnya melakukan perbuatan tersebut terhadap ibu bapa. Ingatlah jasa mereka bagi menantang niat yang penuh yang telah berjaya membesarkan kamu sehingga kamu mendapat apa yang kamu miliki. Secara kesimpulannya, anak-anak perlu berusaha untuk menghargai jasa dan pengorbanan ibu bapa. Tanpa mereka, siapalah kita? Jangan sesekali kita bersikap bagai enau dalam berluka, melepaskan pucuk masing-masing kerana satu hari nanti kita juga pasti akan menjadi tua nanti. Kita tidak boleh mengabaikan ibu bapa kerana mereka lah yang telah berkorbankan melahirkan, membesarkan dan mendidik anak-anak hingga berjaya dalam hidup. Jika kita kenangkan segala pengorbanan ibu bapa membesarkan dan menjadikan kita seperti hari ini, kita sekali-kali tidak akan sanggup berfikir untuk mengetepikan ibu bapa, apatah lagi menghantar mereka ke rumah jagaan orang-orang tua pada saat-saat mereka memerlukan kita pada pengakhiran usia mereka. Langkah untuk mengatasi pengabaian anak terhadap ibu bapa.
serta tren menghantar kedua ibu bapa ke rumah jagaan orang tua adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk mengatasi masalah warga tua yang terbiar. Ibu bapa harus memberi panduan yang benar kepada remaja. Ibu bapa harus menjelaskan kepada anak-anak akan pentingnya menghormati warga tua kerana setiap manusia akan menempuh alam tua mereka yang tersendiri. Kejayaan ibu bapa mendidik anak dengan baik memastikan satu golongan remaja yang melihat warga tua bukan sebagai satu masalah, sebaliknya satu amanah yang harus dilaksanakan. Sebagai anak-anak, kita perlu menjaga ibu bapa kita ketika mereka tua serta uzur. Yang kedua adalah didikan agama. Sudah pasti memupuk didikan asas terutama didikan agama mampu menyelesaikan sebahagian besar masalah ini. Remaja yang menerima pendidikan asas agama yang kukuh sudah pasti akan lebih menghormati golongan tua ini, lalu memberi perhatian akan kehidupan mereka. Hubungan antara ahli keluarga juga akan menjadi lebih erat dan mesra. Jadi remaja harus memiliki didikan yang sempurna. Yang ketiga adalah peranan media massa. Selain itu, media massa juga mempunyai peranan yang tersendiri dalam menyelesaikan masalah yang semakin berluasa ini. Media massa seperti surat khabar dan televisyen serta internet boleh menyiarkan cerita-cerita yang berkaitan dengan pengorbanan dan penderitaan hidup warga tua. Penyiaran lebih banyak program dan siaran yang berunsur positif akan warga tua mampu merapatkan jurang antara remaja dan warga emas ini. Keadaan ini mampu menimbul satu kesedaran yang mendalam dalam diri remaja untuk membantu warga tua tanpa sebarang alasan. Hal ini mengedarkan kita tentang pentingnya warga tua dalam kehidupan kita. Akhir sekali, sistem pendidikan yang lebih holistik. Guru menjadi suri teladan menasihati pelajar agar menghormati ibu bapa serta warga tua. Sistem pendidikan yang lebih holistik harus dilaksanakan oleh pihak kerajaan seperti mengadakan lawatan sambil belajar ke rumah orang tua. Biasanya pelajar di sekolah hanya mendengar sahaja nasihat daripada guru tentang peranan mereka membantu warga tua tanpa melihat contoh yang sebenarnya. Maka lawatan ke rumah jagaan orang tua sudah pasti memberikan pengalaman sebenar kepada remaja akan kehidupan warga ini, lalu timbullah keinsafan dalam diri remaja itu sendiri. Oleh itu, anak-anak haruslah menghargai setiap jasa dan pengorbanan ibu bapa mereka. Jika diselami, setiap jasa dan pengorbanan ibu bapa mereka sangat besar nilainya dan tidak akan pernah dapat ditandingi. Anak-anak haruslah mencurahkan bakti terhadap ibu bapa mereka. Hal ini menjamalkan perhargaan seorang anak terhadap ibu bapa. Keredaan Allah terletak kepada keredaan ibu bapa. Kemungkaran Allah terletak kepada kemungkaran ibu bapa. Justru dengan itu, anak-anak haruslah menjaga ibu bapa mereka kerana ia merupakan salah satu daripada ibadah. Seorang anak yang berterima kasih dan sayang kepada kedua ibu bapa mereka, peluang berbakti kepada orang tua bukanlah satu pilihan tetapi kewajipan yang perlu ditunaikan. Namun percayalah, pengambilan tanggungjawab menjaga orang tua, terutamanya ibu bapa kita, merupakan satu tugas yang cukup mulia, bukan sahaja dalam kalangan masyarakat, bahkan dituntut dalam agama. Pejamkan mata, dengarkan saja